Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar tahun 1? Okay, hari ini Ustaz nak mengajar air. Bahagian-bahagian air. Okay, ini Ustaz nak ajar jenis-jenis air lah. Okay, kita tengok slide seterusnya. Air yang pertama ialah air mutlak. Air mutlak lah. Air mutlak ni air apa? Air yang suci dan boleh menyucikan. Air mutlak ni air apa? Air yang suci dan boleh menyucikan. Air mutlak ni dia bersih dan kita boleh guna untuk bersuci lah. Contoh bersuci apa dia? Ambil wuduk. Jadi air mutlak ni kita boleh guna untuk ambil wuduk. Boleh guna untuk mandi. Yang penting boleh guna untuk air untuk apa? Untuk ambil wuduk lah air mutlak ni. Okay, kita tengok slide seterusnya. Okey, air mutlak ni ada banyak. Yang pertama ialah air mata air. Air mata air ni air daripada dalam tanah lah. Air ni kita boleh guna untuk ambil wuduk. Air hujan, air laut, air perigi, air embun. Air embun ni air pada daun lah. Waktu pagi kalau kita pegang daun, daun tu macam basah sikit kan. Tu air embun. Air salji, air sungai, apa lagi, air paip. Tu semua air mutlak lah. Kita boleh guna untuk ambil wuduk. Air mutlak boleh guna untuk ambil wuduk. Okey, kita tengok slide seterusnya. Air musta'mal. Air yang telah digunakan untuk bersuci. Mula-mula kita guna air untuk ambil wuduk. Jadi kita ambil guna air mutlak. Kita dah guna air mutlak tu. Jadi air tu pun jadilah air musta'mal. Air yang telah digunakan untuk berwuduk. Air yang telah digunakan untuk mandi. Jadilah air musta'mal. Air musta'mal ni maksudnya air mutlak yang telah digunakan. Jadi kita panggil air yang telah digunakan ni air musta'mal. Okay, kita tengok slide seterusnya. Ni gambar orang ambil wuduk. Air yang ada dekat bawah tu, air dah diambil wuduk kan. Air dia tu jatuh dekat bawah kat lantai. Tu kita panggil air musta'mal lah. Yang sebelah ni mandi wajib. Dia mandi. Dah mandi, air tu jatuh lah kat bawah kat lantai. Air yang kat lantai yang dah kena kulit kita tu, kita panggil air musta'mal lah. Air yang telah digunakan untuk ambil wuduk ataupun mandi wajib lah. Mandi wajib nanti Ustaz ajar kenapa kena mandi wajib. Okay, kita tengok slide seterusnya. Air musyammas. Air musyammas ni adalah air yang terkena cahaya matahari lah. Air yang terdedah kepada cahaya matahari dalam bekas besi. Dalam bekas plastik pun boleh juga. Tapi yang paling tak bagus ialah air yang dalam bekas besi yang terkena cahaya matahari dalam tempoh masa yang lama. Okay, kita tengok slide seterusnya. Ni contoh gambar dia. Ni dari dalam satu bekas. Dia terkena cahaya matahari dalam masa yang lama. Bila air tu dah kena cahaya matahari dalam masa yang lama, air tu jadi kurang elok untuk kesihatan. Untuk minum tak elok, untuk ambil wuduk mungkin boleh membahayakan kesihatan jugalah, kena penyakit kulit dan sebagainya lah. Okay, kita tengok gambar sebelah tu. Gambar bekas air. Dan tu ada air dalam bekas besi. Okay, jadi tengok ada karat dekat tangki air tu. Jadi bahayalah. Air yang terkena cahaya matahari dalam masa yang lama ni dia mungkin mengandungi karat lah. Karat besi. Jadi tak elok untuk kesihatan lah. Kalau kita guna air yang dah terkena cahaya matahari. Air yang dah terkena cahaya matahari ni kita panggil air musyammas. Okay, kita tengok slide seterusnya. Air yang suci tetapi telah berubah sifatnya. Air mutaghayyir. Air mutaghayyir. Air yang telah berubah. Air yang telah berubah sifatnya. Air ni bersih. Cuma kita tak boleh guna untuk ambil wuduk lah. Bersih boleh kita minum. Tapi kita tak boleh guna untuk ambil wuduk. Okay, air apa benda yang bersih tapi kita tak boleh guna untuk ambil wuduk ni? Air mutaghayyir. Kita tengok gambar apa air mutaghayyir ni. Okay, air mutaghayyir ni adalah air yang telah berubah sifat dia lah. Ubah sifat, rasa, warna. Okay, jadi air ni bersih. Air Milo bersih boleh kita minum. Kalau air Milo ni kotor kita tak boleh minum.
Jadi air Milo ni bersih. Cuma tak boleh guna untuk ambil wuduk. Sama juga air kopi, air sirap, air gas. Semua air-air tu bersih. Cuma tak boleh digunakan untuk mengambil wuduk. Ada orang ambil wuduk dengan air Milo dengan air kopi? Tak ada. Tapi boleh diminum. Suci, bersih. Okay, kita tengok slide seterusnya. Air mutanajis. Air yang terkena najis. Air kotor lah. Air mutanajis. Okay, kita tengok slide seterusnya. Okay, kita tengok kat sini adalah air mutanajis saja. Air yang telah bercampur dengan najis. Tengok ni air mutlak. Air dekat kolam masjid. Siapa pernah pergi masjid, tengok ada kolam besar dekat masjid tu. Tu kita panggil kolam lah. Okay, najis ni kalau contoh ada tai cicak jatuh daripada ceiling, masuk dalam kolam dekat masjid tu. Jadi air dia tak kotor. Sebab apa? Sebab air dalam kolam tu banyak. Contoh, bekas dia kecil. Gelas awak, gelas nak minum. Tiba-tiba nak minum ada tai cicak. Dia berak daripada atas ceiling, jatuh. Pak, masuk dalam gelas awak. Air tu jadi kotor sebab air tu sikit. Dan air tu tidak bergerak. Okay, contoh lagi. Dalam baldi, dalam tandas awak. Tiba-tiba ada cicak. Jatuh najis dalam baldi yang kecil. Jadi air tu jadi kotor lah. Tak boleh guna. Kalau bekas tu besar, contoh dekat masjid, kolam dekat masjid tu, kolam. Jadi kalau najis cicak jatuh kat dalam tu pun, air tu masih boleh guna untuk ambil wuduk. Sebab apa? Air dia banyak. Kalau air sikit ada najis, air tu jadi air yang kotor. Tak pun, najis tu terlalu besar. Contoh, ada orang buang najis banyak-banyak dalam kolam dekat masjid tu. Air tu pun jadi warna coklat. Air tu jadi kotor lah. Tak boleh guna untuk ambil wuduk dah. Kalau berubah warna air tu, tak boleh guna untuk ambil wuduk. Tengok gambar sebelah pula. Gambar ikan paus. Dia membuang najis dia lah dekat dalam air. Tapi air laut kita boleh guna untuk ambil wuduk. Walaupun ikan paus, banyak ikan-ikan dah buang najis dia dalam air. Tapi air laut tetap boleh guna untuk ambil wuduk. Sebab apa? Sebab air laut ni banyak dan boleh mengalir. Dia bergerak lah, air laut bergerak. Jadi air yang kalau air tak bergerak dan sikit, kalau ada najis dalam dia, jadi air yang kotor. Tak boleh guna untuk ambil wuduk. Kalau air tu banyak, contoh dalam laut, tiba-tiba ada rusa, dia berak dekat tepi sungai. Kita boleh guna untuk ambil wuduk air sungai tersebut. Sebab air sungai tu bergerak laju dan banyak air dia. Contoh, ada cicak, dia berak dalam satu baldi yang kecil. Kita pun nak ambil wuduk guna air tu, tak boleh. Sebab apa? Sebab baldi tu sikit. Airnya pun tidak bergerak. Okay, kita tengok slide seterusnya. Air mutlak. Air mutlak tadi mula-mula. Air mutlak sahaja yang suci dan boleh menyucikan. Jadi kalau nak ambil wuduk menggunakan air mutlak. Apa contoh air mutlak? Air sungai, air paip, air embun, air salji. Banyaklah tadi Ustaz dah terangkan. Okey. Itu saja daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung pembelajaran kita pada masa yang akan datang.